Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin berkongsi, tuan-tuan dan puan-puan, suatu pendekatan pengurusan yang sering pendekatan yang agak mudah disebut juga sebagai PDCA ataupun Do, Check and juga Adjust. Satu pendekatan yang sering kali digunakan untuk memudahkan kita pentadbiran di peringkat sekolah dan di peringkat di mana-mana sahaja. Plan maksudnya kita merancang suatu program ataupun perancangan di peringkat sekolah itu dengan teliti, kemudian kita laksanakan, kemudian kita pastikan sama ada kita cek ataupun kita pastikan sama ada kita punya perancangan yang kita laksanakan telah mencapai matlamat ataupun objektif yang kita tetapkan. Selepas itu, untuk menambah baiknya, kita melakukan adjustment ataupun kita adjust beberapa perkara sama ada dari segi strategi ataupun masa dan sebagainya, bergantung kepada bagaimana kita melaksanakan program itu di peringkat sekolah atau di peringkat pelaksanaannya. Jadi proses ini sentiasa berterusan. PDCA ini adalah satu proses yang berterusan dan ini biasanya banyak membantu kita dari segi melaksanakan program dengan baik dan juga dengan cara untuk mencapai matlamat itu. Pendekatan ini adalah pendekatan yang dipanggil pendekatan repetition yang berulang untuk kita memperbaiki program yang kita laksanakan. Dan ini juga dipanggil yang dinamakan sebagai single loop learning. Single loop learning ini adalah satu proses yang membantu kita untuk matlamat ataupun objektif yang telah tetapkan, tetapi dia bukan merupakan satu perkara yang akan membawa kita kepada sesuatu yang baru, maknanya bukan satu innovation. Ini juga dinamakan sebagai learning repetition ataupun the single yang akan berterusan sehinggalah merasa confident untuk melaksanakan program itu berulang-ulang. Salah satu contoh yang sering dan selalu kita buat di peringkat sekolah, bagaimana kita menggunakan pendekatan single loop learning ataupun PDCA ini, plan, do, dan check dan juga secara berterusan, secara repetition ini ialah, sebagai contohnya ialah pecutan akhir di peringkat sekolah, sama ada SPM ataupun sebagainya. Program ini seringkali dilaksanakan di peringkat sekolah. Pengalaman kita menunjukkan bahawa dengan kita merancang, melaksanakan dan juga melihat sama ada kita punya pendekatan itu telah mencapai kepada matlamat ataupun sasaran yang telah ditetapkan, kita akan membuat adjustment setiap tahun untuk memastikan dia keberkesanan ataupun kecekapan pelaksanaannya itu dapat kita lakukan. Umpamanya, mungkin kita mengubah strategi kita, strategi dari segi masa yang kita laksanakan, mungkin 2 bulan, 3 bulan sebelum peperiksaan, dan juga kita dari segi subjek yang kita offer, yang kita tawarkan kepada pelajar untuk melakukan pecutan ini, dan beberapa pendekatan-pendekatan yang lain yang kita gunakan untuk menambah baik kita punya program pecutan akhir peperiksaan ini. Dalam arti kata yang lain, ulangan kita mengoptimumkan keberkesanan dan juga kecekapan kita melaksanakan supaya mencapai sasaran kita. Dan pendekatan ini kita lakukan setiap tahun sehingga kita merasa confident dan untuk melaksanakannya secara berterusan. Walaubagaimanapun, sampai satu peringkat kadang-kadang program ini tidak kata orang itu tidak menambah sesuatu inovasi. Kadang-kadang pencapaian sasaran itu juga tidak meningkat sama seperti biasa. Dalam arti kata yang lain, sampai satu peringkat program ini dia akan berulang-ulang tetapi tidak meningkatkan pencapaian kita kepada yang lebih baik dan lebih cemerlang. Oleh sebab itu, satu pendekatan lain yang kita boleh gunakan untuk melihat sama ada program pecutan ini boleh kita keberkesanannya ataupun kita boleh tambah baik, continuous improvement, kita menggunakan satu pendekatan lain yang kita boleh tambah baik daripada pendekatan PDCA itu, yang dipanggil pendekatan double loop learning. Kalau PDCA saja itu dia adalah pendekatan single loop learning. Sampai satu peringkat, bila telah menjadi rutin, kita sekali-sekala perlu melaksanakan apa yang saya panggil sebagai double loop learning. Dalam double loop learning ini, seperti dalam rajah ini, kita dapati kita tidak berulang
berterusan berulang melaksanakan PDCA itu, tetapi sampai satu ketika kita bertanya soalan, kenapa umpamanya sasaran kita ini tidak mencapai kepada suatu keadaan yang lebih baik. Maknanya dia sudah menjadi tepuk, menjadi kata orang tu tidak ada perubahan, tetapi kita masih lagi melaksanakan program itu seperti mana yang kebiasaan kita setiap tahun. Dan pada ketika inilah kita perlu melaksanakan pengurusan pendekatan double loop learning. Maknanya kita think again, maknanya kita bertanya andaian, assumption asas kita, kenapa program ini kita laksanakan dan kenapa program ini tidak mencapai sasaran yang kita telah harapkan. Dan ini kalau kita lakukan, maknanya kita tidak mengubah strategi. Kemungkinan nanti bila assumption kita itu, rupanya kita mempunyai assumption yang salah, anggap bahawa pelajar-pelajar kita ini tidak cukup masa untuk mengulang kaji ataupun tidak menguasai subjek. Sebab itu kita melakukan pejutan dan macam-macam andaian yang kita melakukan. Tetapi dalam double loop learning ini kita mempersoalkan kenapa assumption ini kita jadikan sebagai asas untuk kita membuat kita punya program itu. Dan kemungkinan kita akan ada assumption lain yang lebih baik untuk memastikan ada perbaikan, continuous improvement yang kita laksanakan. So sekali-sekala think again, bertanya the why part, kenapa kita laksanakan program ini. Sebab itu salah satu pengalaman saya kalau kita mengurus di peringkat sekolah atau di peringkat mana saja, salah satu ciri di mana kita terperangkap dalam single loop learning ini ialah kalau kita pergi dalam organisasi, kita bertanya rakan sejawat kita dalam organisasi, kenapa kita melakukan program ini? Jika sekiranya jawapannya itu kami pun tidak tahu kenapa kita lakukan program ini. Ini kita telah buat lama dah dalam sekolah ni. Sejak daripada dulu lagi kita buat begini. Ini menunjukkan bahawa kita sudah terperangkap dalam PDCA. Dan pada ketika inilah kita perlu bersama dengan rakan-rakan kita, dengan guru-guru kita melakukan double loop learning, melihat balik. Sebab kita tidak tahu the why part, kenapa program itu dilaksanakan berterusan. Dan pada ketika ini jika kita think again, melihat balik assumption, kenapa program itu dilaksanakan, maknanya itu mungkin boleh menambah baik the continuous improvement kepada program yang kita laksanakan. So itu di antara tanda-tanda di mana umpamanya PDCA itu telah menyebabkan kita menjadi rutin dan kita melaksanakan tanpa melihat balik kenapa program itu dilaksanakan. Ini di antara contoh. Saya ingin berikan contoh bagaimana dalam pengurusan kita di peringkat sekolah, ada ketikanya kita melaksanakan double loop learning ini untuk memastikan peningkatan kualiti program yang kita laksanakan itu dapat ditambah baik daripada masa ke semasa. So jadi seperti yang saya sebut tadi, single loop learning ini, PDCA dalam segi pengurusan ini bagus, tetapi bila dia telah menjadi rutin sampai kehilangan keberkesanan, cekap tapi kehilangan keberkesanan dan sasarannya tidak mencapai seperti mana yang kita harapkan, nah pada ketika itulah kita perlu bersama dengan rakan-rakan sejawat kita di peringkat sekolah atau di peringkat institusi itu melakukan double loop learning, yakni melihat balik, memikir balik apa assumption dan kenapa kita melakukan program itu. Kita tidak hanya mengubah strategi, tetapi kita mungkin mengubah keseluruhan program itu daripada A sampai Z. Maknanya PDCA itu sudah terkeluar daripada dia punya rutin kebiasaannya. Mudah-mudahan panduan yang mudah ini dapat mengeluarkan kita daripada rutin kita lakukan untuk pengurusan setiap hari yang kita laksanakan di peringkat sekolah, dan mudah-mudahan ini dapat memberi manfaat kepada sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.